guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel, berita gempak terkini sahabat semua. Ya, apabila kita menerima kenyataan daripada Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul, ya, dan kita boleh nampak ya bahawa Wan Saiful ini bakal berdepan dengan penggantungan ya untuk hadir di dalam Dewan Rakyat. Adakah dia juga akan digantung 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun? Seperti mana yang berlaku kepada ahli parlimen Machang yang membuat tuduhan berbau fitnah terhadap penjawat awam, sahabat-sahabat semua. Ya, begitu juga dengan Wan Saiful yang hanya berpandukan WhatsApp, ya, membuat tuduhan melulu ya di dalam Dewan Rakyat. Jadi, saya ingin membawakan Anda sahabat semua perkembangan kenyataan media ini. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Wan Saiful akan dipanggil jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen. Itu antara kenyataan terkini daripada Speaker Dewan Rakyat. Jadi kalau kita lihat siasatan bagi menentukan dakwaan ahli parlimen Tasik Gulugur Wan Saiful Wan Jana Wibawa pada sesi sidang Dewan Rakyat pada 28 Februari dan 21 Mac lalu sama ada mengelirukan serta merosakkan kepentingan pihak berkaitan masih dijalankan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memaklumkan pada ketika ini keputusan mengenainya belum diputuskan dan Wakil Rakyat Bersatu itu akan dipanggil jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen pada masa yang sesuai. Beliau akan dipanggil untuk berhadapan dengan jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen pada masa yang sesuai. Siasatan sedang berjalan, kata ringkas kepada media selepas melawat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang hari ini. Pada 24 Jun lalu, media melaporkan pada hari pertama sesi Dewan Rakyat dicemari kekecohan susulan usul merujuk Wan Saiful Wan Jana Wibawa, ya, ahli parlimen daripada Parti Bersatu Tasik Gulugur kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan parlimen. Ya, susulan di kenyataan dibuat Wan Saiful berkait kes mahkamah dihadapinya ketika bersidang pada 28 Februari dan 21 Mac, antara lain berkaitan pertuduhan kes mahkamah yang dikenakan terhadapnya boleh dibatal dan digugurkan sekiranya memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri juga Ahli Undang-Undang dan Reformasi Datuk Seri Azalina Othman Said ketika membentang usul itu berkata, Dewan Rakyat memandang serius kenyataan Wan Saiful yang secara tersirat mendakwa bahwa ada individu yang konon bertindak bagi pihak kerajaan boleh memanipulasi untuk membatal atau menggugur pertuduhan kes mahkamah terhadap wakil rakyat daripada parti Bersatu itu. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi kita boleh nampak ya, adakah Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini akan berdepan penggantungan seperti mana yang dibuat ataupun dilaksanakan ke atas ahli parlimen Machang yang membuat satu kenyataan berbau fitnah dengan hanya berlandaskan satu surat layang yang tidak diketahui kesahihan surat layang terbabit, dan yang lebih teruk lagi ya apabila membuat tuduhan kepada penjawat awam, pegawai kerajaan, sahabat-sahabat semua. Itu dia antara perkara yang menarik ya untuk saya akan updatekan dari masa ke semasa untuk kita semua. Dan perkara kedua yang menarik juga untuk saya kongsikan hari ini adalah pihak ISPRM menahan 2 pegawai kanan kerana disaki terima sebanyak RM14,000. Terbaik ya, pihak ISPRM sekarang ini giat ya untuk membersihkan ya, memutihkan ya, organisasi itu. Jadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM menahan 2 pegawai kanan sebuah pertubuhan di negeri itu kerana disaki menerima rasuah berjumlah RM14,000. Menurut sumber, kedua-dua suspek lelaki berusia lingkungan 30 ke 40-an itu ditahan pada jam 5 petang semalam selepas diminta hadir memberi keterangan di pejabat ISPRM Negeri Sembilan. Sumber itu berkata kedua-dua pegawai kanan itu menerima wang terbabit sebagai dorongan melantik dan mendapatkan kerja pembakalan peralatan serta kelengkapan komputer untuk pertubuhan berkenaan. Kedua-dua suspek disaki melakukan perbuatan itu di antara Januari hingga Mac 2023 dengan memperoleh suapan secara pindahan wang ke akaun bank masing-masing, katanya. Sumber itu berkata lagi, kedua-dua suspek itu diriman 7 hari
hingga 12 Ogos ini bagi membantu siasatan. Sementara pengarah SPRM Negeri Sembilan, Tuan Akwok Ahmad Taufik Putra Awang Ismail ketika dihubungi mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes itu disiasat mengikut Seksyen 17 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Jadi itu antara kenyataan ya daripada pihak SPRM ya yang melibatkan dua pegawai kanan daripada pihak SPRM itu sendiri telah pun ditahan reman untuk membantu untuk siasatan dan sebagainya. Itu dia satu lagi perkara yang amat mengejutkan kita. Jadi sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada SPRM dan saya juga ingin mengucapkan tahniah juga kepada GKDM ya berjaya merampas 1.2 bilion batang rokok bernilai sebanyak 942.480 ringgit. Jadi ini antara satu lagi kenyataan yang amat mengejutkan kita. Dan tahniah kepada Jabatan Kastam Diraja Malaysia ya di Pahang kerana berjaya mematahkan cubaan pengedaran 1.26 juta rokok bernilai sebanyak hampir 1 juta ringgit yang menggunakan sebuah lori di Taman Sri Mahkota hari ini pada 16 Julai lalu. Pengarahnya Muhammad Asri Seman berkata rampasan itu dilakukan bahagian penguatkuasaan GKDM Pahang hasil pemeriksaan dilakukan ke atas lori yang ditinggalkan di tepi jalan pada jam 2 petang. Katanya rampasan rokok berjumlah 1.26 juta batang dianggarkan bernilai 100.800 manakala jumlah dan duti dan cukai dianggarkan 841.680 ringgit dengan nilai keseluruhan termasuk lori terbabit berjumlah 1 juta ringgit lebih. Tiada tangkapan dilakukan dan siasatan diteruskan untuk mengesan pemilik lori serta rangkaian sindiket pengedaran rokok tidak berkastam untuk tindakan selanjutnya. Modus operandi sindiket adalah menggunakan lori berkanvas dan bergerak aktif pada waktu puncak untuk mengaburi pihak berkuasa. Kes disiasat mengikut Seksyen 135 dalam kurungan 1D Akta Kastam 1967 katanya pada satu sidang media di Wisma Kastam Jalan Beng hari ini. Dalam kes berasingan 22 Julai lalu, beliau berkata seorang lagi lelaki berusia lingkungan 30-an ditahan di kilometer 129 Lebuh Raya Segamat Kuantan dekat Muazzam Shah Rompin pada jam 2.30 petang. Katanya pemeriksaan ke atas sebuah kereta yang dipandu suspek menemukan 53.100 batang rokok. Nilai rokok yang dirampas berjumlah 5.617 ringgit dengan membabitkan duti dan cukai dianggarkan berjumlah 45.000 lebih ringgit. Di kes ini disiasat mengikut Seksyen 135 dalam kurungan 1I Akta Kastam 1967. Jadi itu dia sahabat semua antara berita-berita yang hangat ya di negara kita. Tahniah kita ucapkan kepada Kastam, begitu juga dengan Jabatan SPRM sendiri. Dan sebentar tadi kenyataan daripada timbalan pula Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul yang menyatakan bahawa siasatan masih berjalan dan Wan Saiful akan dipanggil dalam masa dekat ini oleh hak kebebasan di Parlimen ya untuk menyiasat dan menyoal ya perkara yang dibangkitkan oleh ahli Parlimen daripada Tasik Gelugur Parti Bersatu iaitu Wan Saiful Wan Janawi Bawah. Adakah dia akan digantung? Kita tunggu dan lihat keputusannya. Jadi sahabat semua, terima kasih sampai di sini saja. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhema. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.